Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, selamat datang untuk minggu yang ke-11. Minggu yang ke-11 bermaksud berbaki lagi 3 lagi kuliah untuk semester ni. Dan hari ini kita akan fokus kepada bab yang mengisahkan tentang epistemologi. Okey, jadi bagi perhatian, apa yang akan kita terangkan dalam bab ini, ada beberapa checkpoint penting untuk anda faham. Jadi saya akan mulakan terus kerana dalam PowerPoint ini juga ada tugasan-tugasan yang mesti anda sediakan, yang mesti anda selesaikan. Okey, sebelum saya masuk kepada slide ini, suka untuk saya buat ulang kaji sikitlah sebagaimana yang banyak kali kita nyatakan bahawa ilmu falsafah ni merupakan ilmu yang mengajar kita untuk mencintai kebenaran, untuk sentiasa menghargai nikmat akal, untuk bertanya soalan, untuk mencari jawapan agar kita mencapai kebenaran. Kenapa manusia ni nak capai kebenaran? Kerana dengan kebenaran itulah manusia tenang hati dia, damai perasaan dia, dan dengan damai dan tenang itulah yang akan memberikan manusia itu kebahagiaan. Lazimnya apa yang manusia ni terfikir-fikir ataupun yang tertanya-tanya. Lazimnya manusia ni akan terfikir dari mana dia datang, untuk apa dia datang kat dunia ni, apa maknanya kewujudan dunia ni. Jadi soalan-soalan tu ada kalanya akal tahu jawab sendiri. Tapi persoalan-persoalan utama yang membabitkan hakikat kewujudan kita ni hanya wahyu sahaja yang dapat menjawabnya. Jadi dalam ilmu falsafah ni dia terdapat 3 cabang utama. Cabang yang pertama ialah berkaitan dengan kewujudan ataupun kita sebut dia sebagai ontologi. Persoalan dalam ontologi ni ialah persoalan yang berkaitan dengan metafizik. Apakah yang wujud? Siapa yang mewujudkan? Bagaimana diwujudkan? Apa kesudahan kewujudan? Itu ialah soalan-soalan metafizik ataupun soalan-soalan yang berkaitan dengan ontologi. Yang keduanya iaitu urusan kita hari ini ialah berkaitan dengan epistemologi yang berkaitan dengan ilmu. Kejap lagi kita akan masuk dengan lebih dalam. Yang ketiganya ialah persoalan tentang aksiologi yang berkaitan dengan nilai, bagaimana kita menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, bagaimana kita menyatakan keindahan sesuatu seni lukisan, sesuatu ukiran, itu ialah dalam falsafah nilai ataupun disebut sebagai aksiologi. Jadi kita kat mana? Kita sekarang di epistemologi. Jadi dalam pembelajaran ini, apa yang perlu kalian faham ialah apakah aliran pemikiran utama dalam pelbagai aliran falsafah. Ini berkaitan dengan course learning outcome yang kedua. Dan secara spesifiknya, kita akan sentuh kepada 4 checkpoint utama lah. 4 checkpoint yang pertama melibatkan definisi, apa definisi epistemologi, apa ciri utama ilmu, apa aliran utama epistemologi barat, bagaimana Islam memandang ilmu ataupun apakah epistemologi Islam, dan yang terakhir sekali ialah tentang teori kebenaran sebelum kita buat kesimpulan dan penutup. Jadi, pernah tak waktu sekolah rendah dulu, kita membuat pembacaan ataupun kita mendengar huraian-huraian orang yang lebih tua ataupun lebih dewasa daripada kita yang menyatakan manusia ini datang daripada beruk. Asalnya manusia ini adalah daripada proses evolusi beruk sehinggalah beruk tu boleh berdiri, boleh berakal, mencari makanan sendiri, survive sendiri dan sehinggalah dia menjadi manusia. Ini merupakan pengaruh daripada pandangan Darwin. Okey, dalam masa yang sama juga kita pun menerima ilmu daripada guru-guru agama kita, daripada ustaz-ustazah kita tentang cerita para nabi, dan dikisahkan kepada kita bahawa nabi yang pertama ataupun manusia yang pertama Allah jadikan ialah Nabi Adam. Jadi kita ni merupakan anak cucu cicit Adam. Jadi, dua perkara ni berbeza, iaitu apa? Perkara yang pertama kata manusia ni datang daripada beruk. Perkara yang kedua kata kita ni anak cucu cicit Adam. Kenapa ada dua perbezaan ini? Dua perbezaan ini disebabkan oleh aliran falsafah, bagaimana seseorang itu menerima ilmu. Apakah yang diterima? Apakah ilmu yang sumber apakah
yang mereka terima sebagai ilmu. Jadi kalau macam fahaman yang pertama ni kita tahu dia datang daripada barat, yang mana hanya akal sahaja yang memikirkan soal dari mana manusia. Manakala yang kedua ialah kita menerima cerita bahawa kita ni anak cucu cicit Nabi Adam berdasarkan kisah-kisah daripada Al-Quran dan hadis. Jadi memang akan adalah pertentangan dua aliran ni berdasarkan sumber ilmu ataupun sumber maklumat yang kita dapat. Sumber ilmu dan sumber maklumat yang kita dapat. Okey, kalau anda perhatikan, ini ialah apa ni? Kalau anda tengok, ini merupakan daun pandan. Seseorang dengan daun pandan ni kadang-kadang orang yang A dia nampak daun pandan dia teringat nasi lemak. B dia nampak daun pandan dia tak teringat apa-apa, dia hanya menikmati sahaja kewangian ataupun harumannya daun pandan tu. C lepas dia dah rasa bau wangi tu juga kan, dia rasa ini boleh buat untuk halau tikus, halau lipas. D dia rasa sedapnya letak dekat dalam pengat pisang dan sebagainya. Jadi, bagaimana A, B, C dan D bertingkah laku ataupun deal dengan daun pandan ni sangatlah bergantung kepada ilmu yang mereka ada. Ilmu yang mereka ada. Jadi, kepercayaan yang mereka ada tentang daun pandan ni bergantung kepada ilmu dan maklumat yang mereka ada. Jadi, kadang-kadang apa yang kita percaya kepada sesuatu tu, kita harus tanya pada diri kita. Adakah kepercayaan saya ni berasaskan ilmu? Adakah kepercayaan saya bahawa daun pandan ni boleh menghalau lipas dan juga tikus berdasarkan ilmu? Bagaimana untuk saya tahu apa yang saya percaya itu benar? Kadang-kadang kita percaya saja tapi kita tahu tak apa yang kita percaya itu benar ataupun tak benar? Dan bagaimanakah saya dapat mencapai ilmu yang benar? Oleh itu, persoalan-persoalan ni persoalan yang memberikan kita arah untuk menentukan adakah kita ni mengenali ilmu atau tidak. Jadi asas yang utama untuk kita mencapai ilmu-ilmu yang lain ialah kita sendiri perlu mengenali ilmu. Pendek katanya macam gini, dalam dunia ni ataupun dekat universiti kan banyak ilmu. Orang belajar ilmu komputer, orang belajar ilmu apa lagi sains gunaan, contohnya ilmu sains. Ilmu sains ni pun macam-macam kan, ada yang kimia, ada yang fizik. Orang belajar ilmu perakaunan, ada yang belajar tentang ilmu kita kata perladangan kan. Okey, ini semua ilmu. Tetapi sebelum kita masuk tentang semua ilmu ni, kita sendiri perlu ada ilmu tentang ilmu. Apakah ilmu? Kerana ilmu, dia tak sama dengan data. Tak sama dengan maklumat. Dan tak sama juga dengan hikmah. Sekurang-kurangnya kita di peringkat universiti ni, kita ni nak jadi penuntut ilmu, bukan semata-mata pengumpul maklumat dan juga data. Jadi macam mana kita nak jadikan data dan maklumat yang kita terima tu di-convert kepada ilmu, dan daripada ilmu dia pergi kepada hikmah, kan, kebijaksanaan. Okey. Okey, tak apa. Hari ni kita fokus kepada ilmu. Jadi kita pergilah kepada checkpoint yang pertama. Checkpoint yang pertama ni berkisar tentang apakah definisi ilmu. Apakah definisi epistemologi? Jadi epistemologi ni berasal dari dua perkataan, iaitu yang pertama episteme dan yang kedua ialah logi. Logi ni maksudnya apa? Bidang kajian. Contohnya biologi, psikologi, bidang kajian benda hidup, bidang kajian jiwa manusia. Jadi ini ialah bidang kajian tentang ilmu pengetahuan. Ataupun yang tadi saya nyatakan, ini epistemologi ni ialah ilmu tentang ilmu. Dan matlamat akhirnya adalah untuk mencapai ilmu yang benar sehingga kita yakin dengan kebenaran yang kita capai tu. Mencapai ilmu dan kebenaran dengan yakin. Jadi persoalan-persoalan yang terkandung dalam bidang epistemologi ni antara contohnya ialah apakah sifat ilmu? Apakah syarat-syarat untuk menjadikan sesuatu maklumat ataupun data tu sebagai ilmu? Apakah batasan sesuatu ilmu yang boleh dikaji oleh manusia? Contohnya kan, alam kubur. Kan, alam kubur. Kita tahu orang yang dah mati dia akan masuk alam kubur. Tapi alam kubur ni ialah bidang yang kita tak boleh nak kaji. Sebab tidak ada orang pun yang telah mati masuk kubur, dia bangun semula dan cerita kat kita apa yang berlaku dalam alam kubur. Yang kita boleh kaji ialah hadis-hadis ataupun ayat Quran tentang alam kubur. Tapi nak kaji betul-betul apa
apa alam kubur itu tak boleh. Sebab apa? Di luar batasan manusia. Ataupun nak kaji apa lagi? Kita nak kaji pokok boleh. Nak kaji pokok serai, beza pokok serai biasa masakan dengan pokok serai wangi, kita boleh kaji. Tetapi kalau kita nak kaji tentang malaikat, tak boleh. Nak mengkaji hadis-hadis, nak mengkaji cerita-cerita yang membabitkan Nabi dengan juga malaikat boleh berdasarkan hadis dan juga Quran. Tetapi nak kaji apa rutin harian malaikat tak boleh sebab dia di luar batasan pemikiran dan juga capaian kita selaku manusia. Ini juga termasuklah sekali dengan soalan apa yang boleh diketahui dan apa yang tidak boleh diketahui oleh manusia. Okey, selanjutnya soalan-soalan dalam bidang epistemologi, bagaimana cara ataupun teknik untuk saya memperolehi pengetahuan, apakah sumber ilmu dan kebenaran, setelah saya dapat ilmu ni, apa kegunaan ilmu tu, apakah jenis dan pembahagian ilmu. Jadi ini merupakan antara soalan-soalan dalam bidang epistemologi. Soalan-soalan bidang epistemologi. Okey. Jadi kita teruskan. Kita pergi kepada checkpoint yang kedua. Checkpoint yang pertama tadi tentang apakah maksud ilmu ataupun apakah maksud epistemologi dah selesai. Apakah maksud epistemologi? Bidang kajian yang mengkaji ilmu ataupun ilmu tentang ilmu. Okey. Dan kita nak pergi kepada apa sebenarnya ciri utama ilmu. Okey, ciri utama ilmu ilmu ialah satu keyakinan. Pertama, yang bertepatan dengan hakikat sebenar. Dan dia boleh dibuktikan, boleh dihujahkan kebenaran dia. Jadi ada 3 syarat daripada definisi ni kita dapat keluarkan 3 syarat ataupun 3 ciri utama ilmu. Yakin, tepat atau benar, hujah dan bukti. Mari kita pergi satu persatu. Ini yang pertama. Syarat yang pertama ilmu ialah tentang yakin. Yakin ialah kepercayaan terhadap sesuatu yang bertepatan dengan realiti perkara tersebut. Dengan kepercayaan tersebut, seseorang itu mampu menolak sesuatu yang tak tepat dengan perkara tersebut. Contohnya macam ni. Andai katalah saya berkata kepada kalian semua, saya nyatakan, pelajar-pelajar, ketahuilah gunung yang paling tinggi dekat dalam dunia ni ialah Gunung Kinabalu. Okey, saya memberikan satu pernyataan. Saya yakin betul. Gunung Kinabalu ialah gunung yang paling tinggi dalam dunia. Okey, kemudian datanglah seorang pelajar yang dengar saya cakap macam tu, dia angkat tangan, dia kata, Ustazah, gunung yang paling tinggi dalam dunia bukan Gunung Kinabalu. Gunung yang paling tinggi dalam dunia ialah Gunung Everest. Dengan yakin juga dia bercakap macam tu. Jadi, mengapa dia ada keyakinan untuk menolak apa yang saya nyatakan? Kerana dia ada ilmu. Dia boleh tolak apa saja pernyataan-pernyataan yang tidak tepat. Jadi dengan adanya ilmu tentang Gunung Kinabalu sebagai gunung yang paling tinggi dalam dunia, Gunung Everest sebagai gunung yang paling tinggi dalam dunia, dia boleh menolak pernyataan-pernyataan lain yang salah. Jadi dia mesti ada keyakinan. Okey, itu yang pertama. Dia kena yakin Yakin. Macam kita nak tahu dia yakin ke tak yakin, dia boleh menyatakan yang benar dan menolak yang salah. Itu maksud keyakinan. Okey, yang kedua, dia bukan sekadar yakin. Benda yang dia yakin tu kena tepat dan benar. Okey, kepercayaan yang benar bermaksud gambaran ataupun konseptual tentang sesuatu perkara bertepatan dengan hakikat perkara tersebut. Maksudnya apa? Apa yang ada dalam kepala, yang kita yakini dalam kepala ni, sama dengan apa yang berada di luar ataupun apa yang ada secara realiti. Apa yang tergambar dalam minda sama dengan realiti yang berlaku. Macam tadilah, bila saya kata Gunung Kinabalu ialah gunung yang paling tinggi dalam dunia. Yakin betul saya cakap dengan muka, dengan nada, dengan ekspresi. Jadi saya kata, Gunung Kinabalu gunung yang paling tinggi dalam dunia. Yakin macam mana pun, kalau dia tak tepat, dia bukan ilmu. Contohnya macam ni kan, keyakinan yang teguh tentang sesuatu perkara tetap tidak dianggap sebagai ilmu kalau dia tidak tepat. Yakin sangat Gunung Kinabalu gunung paling tinggi. Yakin tak bermakna apa-apa kalau Gunung Kinabalu tu tak tepat dengan keadaan yang digambarkan. Sama juga kalau saya cakap dekat awak semua, Kaabah tu terletak di Masjidil Haram dan Kaabah tu batu yang berwarna merah menyala contohnya kan. Yakin betul saya cakap kat awak, yakin betul dalam hati saya. Tapi kalau dia bukan dalam realiti yang sebenarnya, iaitu dalam realiti Kaabah bukan warna merah, Kaabah warna hitam. Maka tidaklah dianggap saya yang menyatakan perkara itu tadi sebagai ilmu, sebagai berilmu. Okey, yang kedua,
tepat dan benar. Okay, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, apa yang kita yakin, apa yang benar itu mesti boleh diberikan justifikasi. Mesti boleh diberikan hujah, mesti boleh dibuktikan. Jadi seseorang yang meyakini sesuatu yang benar belum dikira berilmu sekiranya dia tidak mampu mengemukakan justifikasi terhadap keyakinan tersebut. Sebagai contoh, dalam soalan objektif kita pun jawab. Kita jawab soalan dia A. Jawapan dia A. Dan bila cikgu tanda, cikgu pun cakap betul. Tapi bila cikgu tanya kita, kenapa kamu pilih A? Jawapan kamu ni betul dah. A memang A jawapan dia. Tapi kenapa kamu pilih A? Kalau kita mampu memberikan justifikasi kenapa kita pilih A, maka kita ada ilmu. Kita yakin apa yang kita yakin tu benar, dan bila ditanya kenapa kita yakin sangat dengan kebenaran yang kita yakini itu, kita mampu memberikan justifikasi dan hujah, maka kita dianggap berilmu. Kita dapatlah ilmu tu. Tapi kalau macam kita jawab A memang betul jawapan dia, tetapi kita tak mampu memberikan justifikasi, maka itu belum cukup lagi ilmu. Ataupun kita ragu-ragu, kita teragak-agak, itu belum lagi ilmu. Jadi, dapat dirumuskan bahawa ciri dan syarat ilmu itu terkandung dalam apa yang kita katakan justified true belief. Justified ni ada hujah, dia benar dan tepat. Belief ni kita yakin. Okey. Kepercayaan yang berasas sesuatu perkara yang benar. Okey. Seterusnya ya. Okey, jadi dapat kita rumuskan ilmu ni mesti meliputi 3, iaitu apa? Yakin, benar dan boleh diberikan justifikasi ataupun hujah. Okey, kita teruskan lagi. Jadi mari kita tengok sini macam mana kita nak menentukan ilmu ataupun bukan ilmu. Abu menganggarkan terdapat 10 biji apple bersamaan 1 kilogram. Macam mana kita nak tahu ini ilmu ataupun bukan ilmu? Kita tengok perkataan kat sini, menganggarkan. Jadi dia bukan ilmu. Dia bukan ilmu. Abu menganggarkan. Dia anggarkan. Apa sandaran dia menganggarkan? Jadi kita katakan kat sini, kalau begini saja pernyataan dia, kita nyatakan ini bukan ilmu. Siti meyakini Mekah terletak di benua Asia. Okay, yakin dah ada. Tapi betul ke Mekah terletak di benua Asia? Betul ke Mekah terletak di benua Asia? Kalau betul-betul lah. Kalau kita kata Mekah tu terletak di Asia Barat kan? Di Asia Barat ke di benua Afrika? Ni tolong cek balik ni. Seingat saya Mekah terletak di benua Afrika. Jadi kalau kedudukan Mekah ni dekat benua Afrika, maka salahlah, dia bukan ilmu. Walaupun Siti yakin sangat yang Mekah tu terletak di benua Asia. Acong meramalkan hujan ais berlaku di Malaysia melalui tahun 2023. Ini dianggap sebagai apa? Ilmu ke bukan ilmu? Ini dianggap sebagai bukan ilmu. Kenapa bukan ilmu? Kerana meramalkan dan tidak diberikan hujah. Apa hujah dia? Hujan ais ni akan berlaku di Malaysia melalui tahun 2023. Okey, dan yang keempat, berdasarkan kajian, ahli sains menjangkakan daratan akan ditenggelami air laut disebabkan pemanasan global. Menjangkakan, memang menjangkakan. Tapi ahli sains. Dan apa jangkaan itu diberikan justifikasi. Bila pemanasan global, ais dekat kutub utara, kutub selatan akan cair, laut akan meningkat dan kawasan daratan yang rendah akan ditenggelami air laut. Jadi benda ni logik. Ahli sains, ahli yang ada ilmu, dia buat kajian dan dia bagi justifikasi. Jadi walaupun dia menjangkakan sahaja, tapi berdasarkan ilmu dia yang logik, maka kita kata ini adalah pernyataan yang ada ilmu. Okey, dan seterusnya para saintis menemui kaedah mengelakkan manusia daripada kematian. Ini kita kata ni ilmu ke tak ilmu ni? Ini tidak ilmu kerana manusia memang tak akan dapat mengelakkan dari kematian. Dia tak dapat elakkan diri daripada kematian. Okey, ini jawapan dia lah. Ya? Okey, baik. Seterusnya. Kita masuk kepada checkpoint yang ketiga. Checkpoint yang ketiga ialah aliran utama epistemologi barat. Okey, dalam epistemologi barat ada 2 aliran utama. Aliran yang pertama ialah aliran empiricism. Empiricism ni ialah aliran yang mengutamakan panca indera sebagai sumber pengetahuan manusia. Jadi perkara yang wujud di alam kan bersifat material. Iaitu apa? Bersifat material tu maksudnya sesuatu yang boleh dicerap.
boleh dipegang, boleh dilihat oleh panca indera kita yang 5 ni, 5 senses kita ni. Okey, 5 senses kita. 5 deria. Okey. Okey, seterusnya kita tengok Jadi pandangan utama aliran empiricism ni ialah alam tabii ni, alam kita ni, pokok, hujan, air, udara mesti dikaji menggunakan peralatan tertentu untuk mengukur secara pasti melalui kaedah pencerapan dan juga eksperimen. Jadi maksudnya apa sahaja alam ini kita dapat ketahui dia apabila ada alat yang sesuai untuk mengukur. Jadi alat-alat yang berkaitan dengan sains fizikal bolehlah nak diukur. Tapi kalau macam kita nak ukur perasaan manusia, kita nak ukur kadar sedih, kadar gembira, kita tak dapat nak ukur dengan pencerapan dan eksperimen. Sebab tu dalam kaedah empiricism ni pun dia ada dia punya kekurangan dan juga limitasi dia. Okey. Okey. Jadi kesan aliran empiricism ni ialah dia sesuatu yang tak dapat dicerap ataupun tak dapat dilihat oleh panca indera dianggap tidak wujud dan dianggap sebagai tidak penting dan dianggap tidak ilmu, bukan ilmu. Jadi perkara-perkara yang bersifat bersumberkan agama seperti Tuhan, malaikat, alam tidak diterima kerana tidak dapat disahkan oleh panca indera. Ini masalah ataupun limitasi aliran empiricism. Dan ini merupakan tokoh dia, David Hume dan juga John Locke. Okey, seterusnya aliran yang kedua. Aliran yang pertama tadi panca indera kan? Aliran yang kedua ni bila dia kata apa pula panca indera tak dapat tengok semua benda. Ada benda tu dapat ditentukan oleh akal kebenaran dia. Jadi rationalism ni dia tolak panca indera sebagai sumber, dia pegang kepada akal pula sebagai sumber untuk mendapat ilmu, untuk mengesahkan sesuatu kebenaran. Jadi kebenaran tu walaupun panca indera tak dapat nak capai, tak dapat nak tengok, tapi kebenaran tu dianggap kebenaran apabila dia ada fakta, ada hujah dan dia logik. Dan dia logik untuk akal terima. Okey? Okey, seterusnya. Jadi pandangan utama aliran rasionalism ni ialah contohnya kan, kenapa dia tak terima panca indera? Sebab panca indera tak semestinya benar. Tengok, saiz matahari kecil, tapi adakah sebenarnya matahari tu kecil daripada bumi? Straw nampak macam patah dekat dalam air kan, tapi sebenarnya patah ke tak patah? Jadi sebab tu dia kata panca indera bukanlah alat ataupun sumber untuk mendapat ilmu yang tepat. Begitu ya. Okey. Jadi kesan aliran rasionalism ni ialah pengetahuan yang dianggap tidak logik, tidak dianggap benar dan bukan ilmu. Hanya perkara yang bersifat rasional yang boleh dianggap sebagai benar. Dan ini merupakan tokoh dia, René Descartes. Dan kita tengok kat sini, awak tolong buat ujian ni. Mana satu yang logik, mana satu tak logik. Ada jawapan dah kat sini. Dia memang ada jawapan dah. Saya dah bagi jawapan siap-siap. Tapi anda fikirkan, kenapa kewujudan makhluk asing tu kita kata logik? Kenapa gajah terbang ke angkasa tu dianggap tidak logik? Jadi berikan justifikasi kat sini ya. Jadi saya tinggalkan ni untuk latihan anda. Latihan untuk anda ni lah. Latihan untuk anda ni. Okey, kita teruskan lagi. Jadi kita pergi kepada checkpoint yang ke berapa? Checkpoint yang keempat lah ni kan? Checkpoint yang ketiga kot. Okey, checkpoint yang ketiga tentang bagaimana Islam memandang ilmu. Okey, bagaimana Islam memandang ilmu. Jadi kita tengok dekat sini, prinsip ilmu dalam Islam, kita faham bahawa Islam ni sumber utama dia ialah ilmu. Kan? Sumber utama dia ialah sumber utama ilmu dia ialah wahyu. La ilaha illallah. Dan
Wahyu inilah fungsi dia memandu manusia untuk mencapai kebenaran, dan kebenaran ni merupakan sesuatu yang sangat berharga lah dalam kehidupan manusia. Kenapa sangat berharga dalam kehidupan manusia? Kerana dengan kebenaran inilah kita boleh memahami apa hakikatnya kewujudan kita kat dunia ni. Dunia ni boleh buat main-main saja ke ataupun kena serius dalam dunia ni, selepas dunia ni ada ke alam ataupun dunia yang lain. Semua tu memerlukan kebenaran dan wahyu suruh kita cari kebenaran tu. Kerana hidup ni bukanlah satu perjudian kan? Kita tak boleh nak gamble-gamble dalam hidup kita ni sebab hidup kita ni hanya sekali saja. Okay, jadi prinsip Islam mengenai ilmu yang pertama sekali, apa sahaja bidang kajian yang wujud dalam dunia ni, Allah lah sumber hakiki segala ilmu. Allah Al-Alim yang maha berilmu, Allah ya Hakim yang maha bijaksana. Dan manusia boleh capai tak ilmu kebenaran tu? Boleh. Dengan cara apa? Dengan cara mengikut saluran yang pertama wahyu, yang kedua gunakan akal dan yang ketiga panca indera. Ilmu dari setiap saluran mempunyai hierarki. Hierarki ni maksudnya dia punya tingkat-tingkat martabat. Mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Dan yang tersendiri namun bersifat sepadu dan saling memperkukuhkan. Yang paling tinggi hierarki dia ialah wahyu. Yang kedua ialah akal. Yang ketiga panca indera. Tapi tiga-tiga ni bersepadu. Kalau boleh saya lukiskan dia macam ni. Yang teras, yang paling padu sekali ialah wahyu. Luar dia ialah akal. Dan yang last sekali, tiga ialah panca indera. Tetapi dia tak macam rationalism dengan empiricism tadi yang saling bertentangan, saling tak kawan kita kata. Tapi dalam epistemologi Islam, tiga-tiga perkara ni saling mengukuhkan. Wahyu hanya akan benar-benar bermanfaat kepada kita dalam mencari kebenaran apabila kita memikirkan, kita mentadabbur ayat Quran. Dan akal ni dia akan terpandu apabila ada wahyu yang memimpin dia. Begitu juga dengan panca indera. Jadi dalam Quran memang Allah cakap kan, apakah kamu tidak memikirkan? Allah suruh lihatlah alam. Apakah kamu tidak memerhatikan? Jadi semua kat situ merupakan gesaan Allah menggunakan segala bekalan yang ada pada diri kita ni, iaitu akal dan panca indera untuk mencari kebenaran. Malah sebenarnya kalau kita nyatakan Al-Quran merupakan kitab yang dibaca dan alam untuk kita fikirkan, alam untuk kita lihat ni ialah kitab yang dilihat. Malah ada setengah ulama kata alam ni merupakan Al-Quran yang besar secara zahir untuk manusia perhatikan. Jadi tidak ada percanggahan dan tidak ada kita kata perselisihan antara Al-Quran ataupun wahyu, akal dan juga panca indera kalau benar-benar hati kita ni suci, hati kita ni bersih untuk mencari Tuhan. Okey, jadi pembahagian dan hierarki dalam ilmu ada dua dalam Islam ya. Yang pertama ialah ilmu fardu ain dan yang kedua ialah ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ni juga sifat dia sepadu. Maksudnya kat tengah-tengah ni sebagai teras ialah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni nanti yang akan memandu ilmu fardu kifayah. Jadi tak kisahlah orang tu dia bidang sains komputer ke, bidang sains gunaan ke, bidang accountancy ke, tak kisahlah. Tapi mana-mana yang dia pilih sebagai bidang pekerjaan yang dia hendak berkhidmat kepada umat, terasnya ialah ilmu fardu ain. Okey. Sebab tu kita kata dia bersifat sepadu. Jadi ilmu fardu ain ni wajib dipelajari oleh setiap manusia. Dia bersumberkan wahyu. Dia meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun agama. Rukun agama kita ada 3, iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Nak belajar tentang iman ni ilmu akidah. Nak belajar tentang Islam ialah ilmu syariah. Nak belajar tentang ihsan ialah ilmu tasawuf. Kan? Jadi ketiga-tiga ilmu ni ialah ilmu dalam rangkuman ilmu fardu ain ataupun yang kita sebut sebagai ilmu agama. Tapi ilmu agama ni bukanlah ilmu yang hanya sekadar tingkatan 5 ataupun darjah 5, darjah 6 saja. Semakin kita dewasa, semakin besar tanggungjawab kita, makin kita memerlukan pemimpin. Makin kita memerlukan ilmu yang dapat menjadi pemimpin kepada ilmu-ilmu yang lain untuk menjadi insan ataupun hamba Allah yang baik. Sebab kat sini dia berkaitan dengan roh, berkaitan dengan rohani kita, kesedaran kita tentang kewujudan diri. Jadi ilmu fardu ain ni dia tak terhenti sampai form 5 saja ataupun sampai diploma saja, tak. Dia sepanjang hayat dan dia juga bersifat dinamik. Semakin besar, semakin besar, semakin besar ilmu fardu ain itu.
Okey, bagaimana pula dengan ilmu fardu kifayah? Ilmu fardu kifayah ni wajib dipelajari oleh sebahagian Muslim. Bila dah ada orang pakar bidang sains komputer, bila ada orang dah pakar bidang engineering, bila dah ada sebahagian umat Islam dah pakar bidang nursing, maka umat-umat Islam yang lain boleh mencari bidang masing-masing. Kalau tak ada langsung wakil umat Islam untuk belajar ilmu tu, semua umat Islam akan berdosa. Jadi, bidang kat universiti lazimnya berkisar tentang ilmu fardu kifayah. Dan ilmu ini bersumberkan akal dan panca indera, meliputi urusan kehidupan dunia sebab manusia ni selain daripada dia jadi hamba, dia juga menjadi khalifah. Kan? Nak memakmurkan alam ni, nak menjaga alam ni. Jadi nak menjadi khalifah yang baik terlebih dahulu menjadi hamba yang baik. Jadi untuk menjadi khalifah ni ilmu fardu kifayah dan untuk menjadi hamba yang baik ni ialah ilmu fardu ain. Okey, jadi kedua-dua ni penting untuk pembentukan masyarakat yang sejahtera. Okey. Jadi yang ni saya nak minta anda buat. Anda buat refleksi. Bidang apa yang anda ceburi sekarang? Apa nama bidang dia? Program apa yang anda ceburi? Program ni berkisar tentang apa? Buat sikit sinopsis tentang bidang yang anda belajar. Apakah kategori bidang ilmu anda tu? Fardu ain ke fardu kifayah? Apakah kepentingan pengajian anda tu, program yang anda pelajari hari ini terhadap kesejahteraan diri dan juga masyarakat? Diri ni, diri anda sendirilah, tak payah tengok diri orang lain, diri sendiri. Apa pentingnya ilmu yang anda belajar ni untuk kesejahteraan diri? Dan apa pentingnya ilmu yang anda belajar ni untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya kalau kita kata untuk kesejahteraan diri, bidang ni memang saya minat, saya rasa puas dengan bidang ni, saya betul-betul rasa macam bermakna kalau saya dapat menguasai bidang ni. Itu antara contohlah kalau pengajian makna ataupun kepentingan bidang pengajian tu kepada kesejahteraan diri. Untuk kesejahteraan masyarakat pula macam mana? Okey, dengan adanya bidang ni masyarakat akan memperolehi manfaat dari sudut apa-apa-apa. Tolong jawab ni saya nak minta anda buat refleksi ni. Nak tarik boleh, nak tulis pun boleh. Nanti hantar secara personal di Telegram, ya. Mengapakah wujud masalah rasuah, salah guna kuasa dan pecah amanah dalam kalangan golongan yang berpendidikan tinggi? Berikan pandangan anda. Okay, dan kita nak pergi kepada checkpoint yang terakhir. Checkpoint yang terakhir ialah teori kebenaran. Bagaimana kita nak menilai sesuatu kebenaran? Apatah lagi bila ada pernyataan yang bertentangan. Jadi teori apa kita nak gunakan untuk kita mengenal pasti pernyataan mana yang benar, pernyataan mana yang salah. Okay, jadi ada 3 teori kebenaran yang kita nak belajar hari ini, iaitu teori kebenaran koresponden, teori kebenaran koheren, teori kebenaran pragmatik. Okey, kita pergi satu persatu. Kita pergi kepada yang pertama, teori kebenaran koresponden. Dalam bahasa Melayu dia, kita cakap teori kebenaran kesepadanan. Dia sepadan. Jadi macam mana ni teori ni bercakap tentang apa? Sesuatu pernyataan adalah benar apabila pernyataan tersebut selaras dengan fakta objektif. Fakta objektif ni apa? Fakta objektif ni terdiri dalam bentuk visual, bunyi, rasa atau apa-apa yang boleh dicerap oleh panca indera. Jadi anda perasan kan keyword kat sini ialah panca indera. Jadi teori koresponden ni merupakan teori yang menggunakan empiricism sebagai kaedah untuk mendapat kebenaran. Kerana mengutamakan pengalaman panca indera dalam menilai sesuatu fakta. Jadi kita tengok macam ni. Contoh keyword dia apa? Sepadan. Pernyataan tu selaras dengan fakta objektif. Jadi mari kita tengok. Kalaulah saya nyatakan kepada anda, wahai pelajar semua, dekat luar kelas kita ni ada pokok pisang yang dah berbuah. Itu pernyataan yang anda terima. Kemudian anda pun lihat, buka tingkap dan anda pun lihat dekat luar kelas kita, tengok memang ada pokok pisang dan pokok pisang tu memang berbuah. Maka sepadan tak dengan pernyataan yang saya sampaikan dengan fakta objektif yang ada kat luar kelas? Kalau sepadan maka benarlah pernyataan saya. Tapi kalau saya kata pokok pisang dah berbuah kat luar, anda buka tingkap tak ada pun pokok pisang, apatah lagi pokok pisang yang berbuah, maka pernyataan saya salah. Jadi pernyataan mesti sama dengan apa yang boleh dilihat ataupun fakta objektif. Kalau saya kata, kat luar tu hujan contohnya. Anda buka tingkap, tak hujan pun, langit je yang mendung, tak hujan pun, maka pernyataan saya salah.
Jadi dia mesti sepadan. Apa yang dinyatakan mesti sepadan, mesti koresponden dengan apa yang ada di luar. Okey, itu teori kebenaran yang pertama. Agak mudah kan? Okey, kita pergi kepada teori kebenaran yang kedua, iaitu teori kebenaran koheren. Sesetengah buku ataupun sesetengah ulasan ditulis teori kebenaran konsistensi. Konsisten. Dia mesti konsisten. Okay, benda apa ni? Tadi sepadan, jadi teori kebenaran selari ataupun konsisten. Okey, dalam teori ini, pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut koheren ataupun selari ataupun konsisten dengan pernyataan sebelum ini yang sudah terbukti benar. Okey, pembuktian ataupun pernyataan adalah konsisten dengan pernyataan yang sebelumnya. Apa contoh dia? Contoh kalau saya nyatakan Tom mengambil dompet Atan. Ini satu pernyataan. Tom ambil dompet Atan lah. Kemudian kita tengok, terdapat cap jari Tom dalam dompet Atan. Okey, yang ada dekat cap jari ni dompet Atan, tapi kenapa ada cap jari Tom? Okey, dah satu lagi kan. Kita macam ini dah macam ke arah membenarkan pernyataan yang pertama. Okey, kita tengok pernyataan kedua. Dompet Atan berada di dalam poket seluar Tom. Ini membenarkan lagi pernyataan yang pertama. Jadi, pernyataan kedua dan ketiga dia konsisten dengan apa yang kita nyatakan kat sini, iaitu Tom mengambil dompet Atan. Jadi, pernyataan kedua menyokong yang pertama. Pernyataan yang ketiga konsisten untuk menyokong yang pertama. Jadi, dengan itu pernyataan yang pertama boleh diterima sebagai benar kerana koheren ataupun kerana konsisten dengan pernyataan yang pertama. Sebagai contoh saya kata kan, kita nak kata orang tu, kita kata contohnya A membunuh B. Soalan apa, agak ekstrim juga contoh ni, tapi nak bagi contoh bagi mudah faham kan. A membunuh B contohnya, pada pukul 9:30 malam. Maka A ni membela diri, dia kata apa pula saya tak bunuh B 9:30 malam, saya bersama dengan C tengok wayang, tengok Police Evo contohnya. Jadi pernyataan ni dah tak konsisten lagi. Macam mana kita nak kata A ni berada pada dua tempat dalam waktu yang sama? Jadi tak boleh dah kita nak kata macam tu. Apatah lagi kalau C ni kata, memang 9:30 malam kami tengok wayang, lepas tu A ni tidur rumah saya, dia tak keluar pun. Jadi kat sinilah banyaknya kita guna teori ni untuk pembuktian lah. Kalau macam pembelaan ke, pendakwaan ke, kita nak buktikan, maka kena ada pernyataan-pernyataan yang konsisten macam ni. Jadi keywordnya apa? Keywordnya kena koheren ataupun konsisten. Untuk membuktikan pernyataan yang awal tadi, pernyataan yang asal. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir sekali, iaitu teori kebenaran pragmatik. Sesuatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut membawa kesan praktikal dalam menyelesaikan masalah manusia. Dalam kata yang lebih mudah, pernyataan tu dianggap benar kalau dia berguna. Perkara yang dinyatakan tu benar kalau dia bermanfaat. Okey, kebenaran sesuatu teori dapat dicapai dengan melakukan eksperimen dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Tak kisahlah dia ada side effect ke, dia ada kesan buruk ke, tak kisah. Yang penting dia berguna tak? Kalau orang yang fikiran dia macam tu, dia merupakan orang yang pragmatik lah. Orang yang fikiran dia objektif, fikiran dia kalau benda tu okey, benda tu boleh guna, aku nak on benda tu. Macam tu lah. Jadi, contohnya teori kegunaan atom. Atom ni ada kegunaan buruk, orang boleh buat bom atom. Elektromagnet, telefon pintar dengan ada teknologi Wi-Fi kan. Dia baguslah, dia bergunalah untuk kita. Kita boleh belajar online dan sebagainya, tetapi dia ada side effect. Tapi side effect ke, tak ada side effect ke, tak kisah. Yang penting dia berguna tak? Jadi teori kebenaran pragmatik ni, dia menentukan sesuatu perkara berdasarkan kebolehgunaan dia. Kalau dia berguna, maka dia baik. Jadi, kebenaran sesuatu teori dapat dicapai dengan melakukan eksperimen dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Sebagai contoh yang pertama, teori atom diterima sebagai benar. Diterima kerana menghasilkan teknologi atom untuk sumber tenaga manusia, untuk manfaat hidup manusia. Yang kedua, gelombang elektromagnet dibuktikan melalui eksperimen sains dan menghasilkan teknologi Wi-Fi dan juga remote control. Kita anggap dia berguna kan? Maka kita terima dia. Jadi, dalam teori pragmatik ni, disebabkan yang benar itu ialah yang berguna,
dan lazimnya berguna itu dinilai berdasarkan perkara yang bersifat material, benda yang bersifat material, maka teori kebenaran pragmatik ni mesti dipandu oleh agama dan juga tradisi. Supaya tidaklah segala-galanya dijadikan benda untuk berguna, sehingga manusia pun dijadikan benda untuk berguna. Sebagai contoh seorang bapa ada 4 orang anak perempuan, dia nampak anak perempuan tu boleh bekerja untuk mencari duit. Itulah gunanya anak. Maka anak perempuan pergilah bekerja, tak perlu belajar pun. Sebab belajar kok mana pun perempuan kena masuk dapur dan sebagainya. Maka apa kita nak kata maka kita nak kata okey perempuan pergilah bekerja. Jadi uh, ini perkara ni mesti dipandu oleh agama. Maksudnya sebenarnya yang mencari nafkah, yang provide ialah lelaki kan, bukannya anak perempuan ataupun isteri. Jadi teori pragmatik ni dia bagus sebab dia sangat praktikal, sebab dia memandu kita ke arah kalau boleh guna maka dia baik, dia benar, tetapi dia harus dipandu oleh agama. Sebab sebagai contoh kan macam tadi saya katakan teori tentang elektromagnet tu, kita tahu bahawa ada kesan buruk radiation kepada kesihatan manusia, disebabkan dia boleh berguna, dia boleh mendatangkan keuntungan, ada manfaat dari sudut material, maka side effect ni tu kita tidak begitu memberi perhatian. Kan jadi teori pragmatik ni harus dipandu oleh agama lah, maksud saya kat situ. Dipandu oleh agama dan juga tradisi. Okey, itu ialah teori kebenaran pragmatik. Tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya tak benar, bagus, tetapi dia perlu dipandu oleh agama, itu saja. Supaya kita mengambil kira juga side effect. Sebagai contohlah kan, anak nak pergi sekolah, kita pun nak bagi handphone. Sebab apa? Apa gunanya handphone tu? Gunanya handphone tu dia dapat hubungi mak ayah, dia dapat buat homework dia ada group WhatsApp. Memang berguna handphone tu, tetapi ada tak side effect bila handphone tu di tangan anak-anak? Kadang-kadang terdedah kepada communication yang tidak bagus, terdedah kepada bahan-bahan yang tidak wajar di internet. Tapi disebabkan pragmatiknya telefon tu kepada anak tu, maka memberi handphone kepada anak tu dianggap pragmatik. Jadi itu yang saya kata tadi, dia pragmatik boleh kita jadikan sebagai teori kebenaran, tetapi mesti ada panduan agama dan juga tradisi supaya tidaklah side effect itu memudaratkan penggunanya tadi. Okey, harap difahamilah ya. Kalau tak faham nanti boleh tanya lagi. Okey, jadi saya akan bagi 3 kes dekat sini. Anda tolong baca dan tolong anda pastikan apakah teori kebenaran yang digunakan untuk setiap kes. Apakah teori kebenaran yang sesuai untuk setiap kes ni? Dan memang di hujung itu saya dah bagi jawapan pun. Tetapi saya nak tanya anda, beri justifikasi kenapa kes yang pertama kita kata correspondent, kes yang kedua kita kata coherent, kes yang ketiga kita katakan dia sebagai pragmatic. Anda mesti memberikan justifikasi. Walaupun dah tahu jawapan, memang benar itu jawapan dia, tetapi satu lagi ciri ilmu ialah mampu memberikan hujah dan justifikasi. Jadi tolong hantar kat saya 2 lah ya. Satu, refleksi tentang ilmu fardu ain, fardu kifayah tadi itu, dan yang kedua ialah aktiviti penyelesaian masalah. Jadi sebagai kesimpulannya ialah epistemologi ni ialah kajian mengenai ilmu. Akal nak berfikir mencari jawapan, akal mesti berdasarkan ilmu. Jadi ilmu tentang ilmu tu dibahaskan dalam epistemologi. Aliran epistemologi barat terbahagi pada 2, iaitu empiricism dan juga rationalism. Ciri utama ilmu ialah kebenaran yang berasas ataupun justified true belief. Satu, yakin dia benar, dan yang kedua dia mesti berasas, dia boleh diberikan justifikasi. Sumber ilmu dalam Islam ialah wahyu, akal dan panca indera. Daripada sumber ilmu tu terbahagilah ilmu kepada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain bersumberkan wahyu, ilmu fardu kifayah bersumberkan akal dan juga panca indera. Dan yang terakhir sekali kita belajar tentang teori kebenaran terbahagi pada 3, iaitu correspondent, dia mesti sepadan dengan apa yang berlaku di luar. Yang keduanya ialah dia coherent ataupun selari, ataupun kita katakan dia sebagai konsisten, dan pragmatik ni berdasarkan kegunaan dia, kemanfaatan dia.
Dan saya nyatakan tadi, ketiga-tiga teori ni haruslah disandarkan kepada agama dan juga tradisi, khususnya teori kebenaran pragmatik, supaya kita terhindar daripada side effect sesuatu perkara. Sampai sini saja pelajar-pelajar, saya tunggu respon anda terhadap dua kerja yang dinyatakan tadi. Kalau tidak ada masalah, alhamdulillah, syukur. Kalau ada masalah ataupun ada perkara-perkara yang anda tidak faham, mohon tanya kepada saya, jangan biarkan tak faham. Kerana bertanya itu pintu kepada ilmu. Bukan pintu untuk anda saja, pintu untuk saya juga. Jadi mohonlah bertanya kalau tak faham. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih.